إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bi khair Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bi khair Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bi khair ya Allah. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Haji Azman, pengurusi masjid kita, ahli jawatankuasa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang telah dimaklumkan sebentar tadi, bahawa pada malam ini sepatutnya Ustaz Muhammad Zahid bin Abu Bakar akan memberi kuliah tentang sirah Nabi-Nabi, tetapi duka citanya beliau tidak dapat hadir di atas masalah ataupun kesihatannya. Tak berapa sihat katanya. Orang Parik kata tak berapa semia. Jadi walau bagaimanapun kan, insya-Allah bagi mengisi masa-masa yang terluang pada malam ini di antara maghrib dan isyak, saya mengambil inisiatif di sini menyambung bacaan hadis yang selalu saya baca pada waktu selepas asar dan waktu selepas subuh yang tak ada kuliah subuh. Ya? Jadi insya-Allah kita telah sampai ke hadis 29. Jadi sebelum itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diketemukan lagi dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga yang mana di dalamnya terdapat rahmat dan keberkatan. Malaikat-malaikat mendoakan kita supaya kita diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita berada dalam majlis ilmu ni walaupun bukanlah tok guru yang sebenar. Saya mengambil inisiatif ni untuk kita sama-sama berkongsi hadis-hadis yang akan dibaca. Hadis ni adalah hadis penawar hati yang dikarang oleh pengarangnya yang bernama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki, Mahat Tarbiyah Islamiyah, Derang, Pokok Sena, Kedah, Darul Aman, Malaysia. Jadi salah satu daripada, dia ada 4 hadis dalam kitab yang tebal. Salah satu bahagiannya adalah hadis penawar hati. Baik, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghaniyan mudghiya aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan awid dajjala fasharru ghaibin yuntadharu awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amaru. Riwayat Tirmizi wa qala hadis hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum menemui 7 perkara. Ini seruan Rasulullah SAW supaya kita melakukan amalan sebelum menemui 7 perkara. Apakah 7 perkara yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya. Yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Yang ketiga, sakit yang merosakkan badan. Yang keempat, usia tua yang menggagapkan percakapan. Yang kelima,
kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Yang keenam, tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan. Yang ketujuh, tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Riwayat At-Tirmizi. Sekali lagi, bersegeralah, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum menemui 7 perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti, melainkan yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Yang ketiga, sakit yang merosakkan badan. Yang keempat, usia tua yang menggagapkan percakapan. Yang kelima, kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Yang keenam, tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan. Yang ketujuh, tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Riwayat At-Tirmizi. Keterangan hadis. Hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera untuk melakukan amal ibadah. Amal ibadah yang kita selalu kerjakan, solat, kita puasa, berzikir, baca Quran, kita bersedekah, apa-apa saja amal ibadat yang membawa ganjaran pahala kepada kita, sebelum terlambat dan sebelum datangnya masa sibuk yang dapat menghalang kita daripada melaksanakan amal ibadah seperti yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Itu keterangan hadis yang pertama. Seterusnya, hadis yang ke-30. Bengkak kaki kerana ibadat malam. Bengkak kaki kerana ibadat malam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beribadat pada waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Maka saya pun berkata kepadanya, "Kenapa engkau beribadat sampai begini ya Rasulullah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan terkemudian." Seandainya baginda berdosa, padahal sebenarnya baginda maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Apa jawab Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah lebih bagus kalau aku menjadi hamba yang bersyukur?" Riwayat Bukhari. Masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat malam sehingga bengkak-bengkak kakinya. Saya menyerulah kepada diri saya dan diri tuan-tuan agar kita dalam tahun 2020 ni kan, dengan azam baru ni, masih lagi segar bulan Februari ni kan, marilah kita sama-sama menambah amalan kita yang utama sekali, amalan sunat kita yang sangat-sangat digalakkan adalah ibadat sembahyang malam. Jadi Rasulullah SAW walaupun dia maksum, walaupun telah diampunkan dosanya, dia masih lagi mengamalkan ibadat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Masya Allah. Keterangan hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Seandainya baginda berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosa baginda yang terdahulu dan yang terkemudian. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada baginda, namun kalimah istighfar, meminta ampun sebanyak 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak pernah ditinggalkan. Saya ulang, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberi keistimewaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kalimah istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, meminta ampun sebanyak 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam tidak pernah ditinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sekali lagi saya menyeru diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan, jangan tinggalkan istighfar tu kan.
paling kurang 70 kali kan. Kalau yang lebihnya 100 kali, alhamdulillah kan. Baik. Dalam sehari semalam tidak pernah ditinggalkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu bangun pada 1/3 malam untuk beribadat dan menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bengkak kedua kakinya. Itulah contoh teladan yang mulia daripada kekasih Allah yang wajar dicontohi oleh umat manusia. Kan? Kita yang memiliki banyak dosa ini, kita yang memiliki banyak dosa ni, banyak dosa kita tuan-tuan dan puan, dosa mata kita, dosa lidah kita, kan, dalam menuturkan kata-kata, melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa kita. Semestinya lebih banyak lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadat pada 1/3 malam. Kan? Saya menyeru kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita mengamalkan. Kalau siapa yang telah istiqamah, alhamdulillah, teruskan. Kepada yang siapa yang belum, litlap macam saya ni, litlap kadang dapat, kadang tak dapat, kadang ujung-ujung alhamdulillah ada juga sangkutnya kan. Jadi manusia biasa. Jadi marilah kita menanamkan azam untuk kita istiqamah dalam ibadat kita. Namun disebabkan kelemahan iman yang ada dalam dada kita ngakulah kelemahan iman kita ni, kita ngakulah tuan-tuan dan puan, maka timbul perasaan malas untuk beristighfar dan berat untuk bangun daripada tempat tidur untuk beribadah. Maka nilailah diri kita sedalam-dalamnya, sedarlah akan kelemahan diri untuk bangkit melakukan perubahan dalam diri. Maka beruntunglah orang yang sedar diri sebelum tiba saat kematian, dan berjayalah orang yang bersegera melakukan ibadat sebelum terlambat. Selain daripada kita membaca istighfar, kan, kita juga dituntut untuk membaca Sayyidul Istighfar, kan. Tuan-tuan dan puan, siapa yang telah pun mengamalkan Sayyidul Istighfar itu pagi dan petang, alhamdulillah, teruskan. Kepada yang belum, mari kita sama-sama mengamalkan Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dan petang. InsyaAllah kita baca sama-sama tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita kalau kita bacanya, kita membaca dengan ikhlas, dengan penuh rasa penyesalan dan memohon kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sekurang-kurangnya 70 kali sehari semalam, kan. Baik. Seterusnya hadis ke-31. 3 bulan dapur tidak berasap. Tajuk hadisnya 3 bulan dapur tidak berasap. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya ibn ukhti in kunna nanzuru ila al-hilali thumma al-hilal thalathatu ahillah fi shahrayn wa ma uqid fi أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قال الأسودين التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله جيرا من الأنصار وكانت لهم منايه وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألبانها فيسقيانا متفق عليه. Artinya diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata kepada Urwah,
Demi Allah, hai anak saudaraku, sesungguhnya kami pernah melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan yang lain, dan kemudian melihat pula anak bulan yang berikutnya. 3 kali melihat anak bulan berarti sudah 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah keluarga Rasulullah SAW tidak pernah dinyalakan api untuk memasak sesuatu. Saya, yakni Urwah, bertanya, hai emak saudaraku, jika begitu, apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah selama ini? Aisyah menjawab, hanyalah 2 benda, iaitu buah kurma dan air putih. Dan Rasulullah SAW hanya mempunyai beberapa orang jiran daripada kalangan orang Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang diperah susunya. Dari masa ke semasa dihantar susu tersebut ke rumah Rasulullah SAW sebagai minuman kami. Ya? Ini adalah perihal bagaimana rumah Rasulullah tidak berasap. Jadi Urwah bin Zubair bertanya, Aisyah menjawab, hanya tamar dan air putih. Dan di kalangan jiran itu menghantar susu unta yang diperah kepada Rasulullah. Masya Allah. Keterangan hadis. Cuba bayangkan betapa sabarnya Rasulullah SAW sekeluarga dalam menghadapi kesulitan hidup. 9 buah rumah, semuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat dari dunia. Suatu teladan yang amat tinggi. Jika kita dapat mengikuti beberapa peratus sahaja, maka itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita pada hari ini, di mana ada isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami, minta supaya dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat membelikannya, kepulangan suami akan disambut dengan muka yang masam. InsyaAllah bukan orang rumah kita lah ya. Contoh apakah yang diambil oleh perempuan muslimah pada hari ini? Mereka tidak mahu mengikuti 10% saja daripada cara hidup Siti Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain. Sedangkan sikap seperti isteri Nabi itu akan melapangkan waktu bagi suami mereka untuk memperbanyakkan ibadat dan berbakti kepada masyarakat dalam usaha memperluaskan agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini memberi keterangan tentang bagaimana sikap isteri-isteri Rasulullah SAW terhadap kesulitan, kekurangan, serba-serbi kurang dalam masa 2 bulan, makan tamar dengan air kosong dan air susu. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sabar hebatnya isteri-isteri Rasulullah SAW. Jadi kepada isteri-isteri kita yang kita sayangi, insya-Allah. Dan alhamdulillah lah setakat ini tidak ada lagi yang meminta dibelikan itu, dibelikan ini. Jadi teruskanlah kita kepada isteri-isteri kita, ikutilah bagaimana sikap Siti Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah yang lain, iaitu bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup dalam keluarga kita, insya-Allah. Hadis yang ke-32. Dah cukup ya. Nabi SAW khawatir umatnya menjadi mewah. Panjang. Saya baca maksudnya, panjang hadis ni. Maksudnya daripada Ammar bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW menghantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengumpulkan jizyah, yakni cukai. Kemudian pada satu malam datanglah dia membawa harta itu dari Bahrain. Kaum Ansar yang mendengar tentang berita kedatangan Abu Ubaidah tadi beramai-ramailah keluar melakukan solat subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, baginda terus pulang ke rumah dan orang ramai pun menuju ke rumah baginda untuk menemuinya. Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya sambil tersenyum melihat tindakan segelintir sahabatnya itu dan berkata, barangkali kamu semua mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi, bahawa sesuatu dari Bahrain. Mereka menjawab, ya.
Lalu baginda bersabda, bergembiralah kalian semua, dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menggembirakan kamu. Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kamu berdepan dengan kefakiran. Fakir, maksudnya miskin, fakir. Tetapi yang sangat aku khawatirkan apabila kamu berdepan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka yang dahulu juga berebut-rebut, sehingga akhirnya dunia ini akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang Rasulullah SAW kekhawatiran. Rasulullah khawatir kalau kita ni, umatnya ni kan, umatnya berdepan dengan kekayaan, diuji dengan kekayaan. Rasulullah tidak bimbang kalau kita diuji dengan kefakiran, tetapi Rasulullah bimbang, Rasulullah khawatir apabila kita diuji dengan kekayaan. Auzubillah min zalik. Tidak salah lah untuk kita kaya, tetapi kita infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini keterangan hadis, insya-Allah hadis yang terakhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah tidak khawatir jika umatnya berhadapan dengan kefakiran. Nabi tidak bimbang kalau umatnya miskin, fakir. Tetapi yang sangat dikhawatirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jika umatnya berhadapan dengan kekayaan, jadi kaya raya. Apa yang dibimbangkan ialah umatnya berhadapan dengan kekayaan. Dalam keadaan fakir dan kekurangan, ramai orang yang dapat melaksanakan amal ibadah kerana tidak banyak gangguan dan perkara yang menyibukkan fikiran. Tetapi ketika kaya, sangat sedikit orang yang sangat sempat mengerjakan amal ibadah. Kerana apa? Kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Kerana itu yang dirisau, dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan ketika orang ataupun ketika umatnya fakir, tidak banyak gangguan untuk melakukan amal ibadah. Tetapi apabila umatnya dalam kekayaan, sangat sedikit orang yang sempat mengerjakan amal ibadah. Mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Auzubillah min zalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindung daripada tergolong dalam golongan yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kenderaan ada, alat-alat kelengkapan semuanya mencukupi, maka ketika itu timbullah budaya yang disebut dalam pepatah kita, tepuk dada tanya selera. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Kalau dalam bahasa kita, ikut suka akulah. Terserahlah kehendak ke mana dan hendak buat apa. Jika begitu layanan yang diberikan kepada nafsu, tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya membuat perkara-perkara maksiat, yang menjerumuskannya ke dalam lumpur kemaksiatan. Tetapi kalau orang yang kaya, yang beriman kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, menginfakkan sebahagian daripada hartanya ke jalan Allah SWT, membantu orang lain, membantu orang miskin, membantu jiran tetangga, maka itu adalah yang terbaik bagi orang yang mempunyai kekayaan. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Harta kekayaan yang berlebihan boleh digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan mendapat pahala dalam catatan kebaikannya pada hari kiamat nanti, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah itulah antara hadis-hadis yang dapat dibacakan pada malam ini, iaitu yang pertama tadi, beramallah sebelum terlambat. Maksudnya sebelum 7 perkara, sebelum kita miskin, sebelum kita kaya menyebabkan kezaliman, sebelum kita sakit, sebelum kita tua, iaitu yang tergagap-gagap,
sebelum kematian kita dan sebelum Dajjal tiba, dan akhir sekali sebelum tibanya hari kiamat adalah kita melakukan perbanyakkan amal soleh kita. Dan hadis yang kedua dibacakan, Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang terbaik bagi kita untuk kita ikuti, iaitu sampai bengkak kakinya ketika melakukan solat malam ataupun ibadat malam. Jadi kalau kita tak lalu buat semua, jangan tinggal semua, kan. Jadi sebaik-baiknya kita mencontohi Rasulullah SAW. Dan diterangkan juga bahawa setiap hari di antara amalan-amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah beristighfar sebanyak 70 kali sehari semalam. Dalam sehari semalam tu maksudnya kalau kita nak buat tonjit-tonjit, lepas subuh 20, lepas zuhur 20, lepas asar 20, maghrib 20, isya 20, dah 100 kan. Lebih lah tu kan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Baik, yang ketiga, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cerita tentang bagaimana keadaan dapur Rasulullah 3 bulan tidak berasap. Apa dia memakan? Dalam hadis ini ceritakan, ditanya oleh Urwah bin Zubair kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan dia memakan tamar, minum air kosong, air putih, air kosong kita, dan air susu yang diberi oleh jiran-jiran daripada kaum Ansar. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, kan. Sabarnya bagaimana sabarnya isteri-isteri Rasulullah SAW dalam keadaan kesulitan hidup. Mereka tidak meminta-minta. Kemudian hadis yang ke-32, khawatirnya umat menjadi mewah, iaitu Rasulullah SAW tidak khawatir kalau umatnya dalam kefakiran, tetapi dia khawatir kalau umatnya dalam keadaan kekayaan dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan yang saya dapat kongsikan. Bukan macam mana kongsi, macam mana baca je, kan. Sebab bila tak ada persediaan ni baca je lah. Kecuali ada persediaan, bolehlah kita lebih-lebihkan. Jadi untuk malam ini saya pun tak tahu, tadi baru dapat tahu, kan. Bila buat pengumuman tengok tak ada. Ingatkan ada di belakang, apa tak ada. Tapi walau bagaimanapun diharapkan pada malam ini kita dapat sedikit. Kalau tak dapat semua pun jangan tinggal semua. Di antara pengajaran-pengajaran hadis yang telah saya bacakan, saya kongsikan sebentar tadi. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum